Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa dhakkirni ma nasitu. Muka surah 83 ringgai yang kedua. Fa'ulima anna at-tauhid al-matluba huwa tauhidul ilahiyyah alladhi yatadammanu tauhid ar-rububiyyah. Qala Allah Ta'ala fa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Ar-Rum ayat 30. Munibina ilaihi wattaquh wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wa idza massan nasa durrun da'u rabbahum munibina ilaihi thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Am anzalna 'alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun. Wa idza adkhna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnutun. Ar-Rum ayat 31 hingga 36. 10 lebih kita tak baca, kita tak mengajar. Mungkin ambo tuan-tuan tak ingat dah mana gapo terakhir kita sebut. Dan ambo sendiri pun lupa banyak kali dah. Cuma rekahnya kita sebut dahnya kitab ni sebut kepentingan pertama sekali menjadi tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Dua dah yang kita sebut panjang lebar. Dua kitab ni sebut. Pertama, tauhid mengaku Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dia cipta, dia buat langit, bumi, dia buat rezeki, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menguruskan, mentadbirkan segala makhluk, segala alam. Ia kita panggil tauhid rububiyah. Kemudian di samping itu tua kitab ni sebut beberapa perkara yang ada hubungan dengan tauhid itu, iaitu pertamanya disebut tauhid itu menjadi tauhid boleh dikatakan tanpa Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam mari pun orang boleh faham dan orang terima. Orang boleh faham dan orang boleh terima. Lalu disebut beberapa contoh apa yang berlaku pada umat Nabi Nuh, begitu juga kepada umat Nabi Ibrahim, begitu juga apa yang berlaku kepada khususnya pada umat Kristian. Semuanya dari segi mengiktiraf Allah yang tunggal, dari segi mencipta tu, dari segi melakukan mencipta buah langit bumi ini tidak ada tetap berbeza. Walaupun mereka tu dari segi
mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara lain tu jelas. Itu kita sebut ini simpul yang dulu. Dan pada tu kita sebut satu lagi tauhid, iaitu tauhid yang kita panggil tauhid ilahiyah ataupun tauhid uluhiyah. Tauhid ilahiyah ni iaitu tauhid yang dibawa oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tauhid yang bukan hanya mengaku Allah ni sebagai pencipta, tapi tauhid yang mengajak manusia supaya melaksanakan akuan tersebut. Melaksanakan akuan tersebut dalam setiap tindakan. Dan dalam tauhid ni banyak dah disebut oleh tuan kita ni, contoh-contoh eksidensi, glitchiri yang berlaku oleh umat, khususnya dalam bab pertama, bab kubur. Di bawah yang beberapa contoh, beberapa hadis. Contoh yang keduanya, glitchiri ni dalam bab hubbus salihin, kasih kepada orang lain. Kasih kepada orang lain siapa kau berikat, puja siapa kau berikat, menyembah sebagaimana berlaku pada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini kesan daripada glitchiri yang berlaku dalam bab tauhid al-uluhiyah. Kita sebut panjang lebar tu juga. Baik, madaninya kita sambung sikit lagi. Fa'ulima anna tauhid al-matluba huwa tauhidul ilahiyah. Lalu kita faham daripada perbahasan dulu pada ni bahawa tauhid yang dituntut ialah tauhid ilahiyah. Tauhid ilahiyah. Cuma bahasa Melayu ni payah nak sebut. Kerana bahasa Melayu ni bahasa yang miskin. Orang Arab sebut Rabb, sebut ilah, dia faham selalu dah. Dia faham. Orang Melayu, Rabb ni pun Tuhan, ilah ni pun Tuhan. Anak kata kuat. Sedangkan lain-lain dia punya makna. Sebab tu tauhid rububiyah ni sepatutnya kita terjemah lain. Tauhid uluhiyah ni kita kena terjemah lain. Baru betul. Maulana Abu masa di Pakistan, kalau Abu boleh royak semula, dia kata tauhid rububiyah ni tauhid wakil, kecil, royak korek. Allah juga langit, Allah buat bumi, royak. Tauhid ilahiyah ni tauhid buat, praktikal. Hak tu wakil, hak ni praktikal. Jadi Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam bukan mari ajar orang supaya ngaku dengan mulut Allah ni satu, supaya mari royak korang dia percaya pada Allah buat rezeki. Bukan mari ajar supaya percaya beri syafaat dah. Tapi Nabi-Nabi ni alaihi wassalatu wassalam mari ajar di samping kena percaya Allah ni satu kena sebut ke mulut, mu kena buat sebagaimana mu percaya. Ini panggil iman ni. Ni orang panggil iman ni. Pak kita ni dah. Pak kita ni wakal bi. Wakalil bi. Kalau ngaji bab tauhid, kalau kita ngaji ilmu kalam dekat buih mulut-mulut. Amo besok lah ngaji dulu. Walaupun amo tak je ngajar dengan cara tu. Amo besok ngaji masa amo budak-budak tu, masa jam 4 jam 5 jam ni. Ada pondok kat amo. Ambil amo duk ngaji, kita pergi duk ngaji duk ngajar. Yang bahas tu kan nampak jenera belakang gulawan. Dengan ilmu mantiknya, kajian banyak wakil. Dan wakil banyak ni, dia susur galur ke pula ataupun dia pegu dengan kena amal banyak. Nampak banyak. Sampai tu, saya pondok ni, dia banyak amalan dia. Ngari musir rabun awal wa malu. Wa makan, selawat malu, duduk-duduk. Mari musim Syaban dia wa Isra Mi'raj, dia baca Mi'raj, wa makan kemudian Khamis, mari tu ada belagot sini. Sedangkan kalau kita ngaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tak perlu dibuat kira barang-barang tersebut. Tak ada hadis pun ya, kalau nak banding dari segi amalan tak ada. Dia kena banding, kalau ada hadis ni dia kena banding dari segi keyakinan. Keyakinan penuh berlaku. Zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan zina. Dan dia direjek. Nabi pergi semaya-maya. Balik-balik Umar kata, "Atu salli ala man qad zana ya Rasulullah." Umar kata, "Aku tak faham mun Rasulullah hidup di semaya-maya terhadap orang yang telah berlaku ke zina." Umar orang panggil blind dalam bahasa Latin. Blow. Kebangungan. Gapo Nabi jawab? Nabi kata, "Law wudina imanuha bi imani ahli al-Madinati lawasi'atuhum." Wa huma kalau you timbang dacingkan mizan timbang iman dia dengan iman semua ahli Madinah, nescaya iman dia lebih berat. Pasal apa? Pasal dia tahu dia telah melakukan satu salah zina dan dia taubat, dan dia tahu implikasi daripada taubat tu cabut nyawa dia. Tapi taubat juga. Memang dia direjek, mati direjek. Ini iman. Sebab itu tauhid rububiyah erti hanya setakat ngaku ya la ilaha illallah, tapi setakat ngaku Muhammad Rasulullah, tapi practically dari segi ilahiyahnya kita tak percaya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kita tak percaya bahawa Allah pemberi rezeki. Tapi itu kita tak percaya. Kalau kita ada masalah, kita tidak akan minta dengan Tuhan, kita minta dengan orang. Apabila kita sakit, kita tak percaya ke Tuhan. Kita tak aja minta sembuh dengan Allah. Tapi kita minta dengan Tuhan Motu, Tuhan Mosian, Tuhan apa. Sebab itulah apabila dalam melakukan amalan ibadah, kita rasa tak cukup Nabi ajar kita kena buat bid'ah lain. Kadang-kadang orang sunnah tu, orang sunnah tak pandai lagi dengan Nabi royak ni, dia rekod sendiri cara nak buat sunnah juga dah. Kadang-kadang buat, yes, mana jemaah Nabi anjurkan supaya kita baca surah Kahfi, yes, tapi dia pakai buat amal-amal jadi agenda. Nabi mana ajar lagu tu? Pakai otakmu melaksanakan tu. Yes, sesuatu benda tu mesti kena mari Nabi. Practically kena mari Nabi juga. Habis tamu nak sebut dalam melakukan amal ibadat, mari Nabi ni pertama, kalau bagi sunnah, you treat yourself. Awak ubat diri awak sendiri. Awak tak perlu ubat orang lain. Awak kena tanya diri awak. Iman ni artinya awak ra'i awak. Sebab itu dalam melakukan ibadah hak wajib, asas dianya dibuat cara terbuka ramai-ramai. Semua wajib. Wak ramai-ramai. Wajib ramai-ramai. Semua zakat wajib, wak terbuka. Bagi sunnah dianya kena senyap. Habis itu Nabi kata, la tunfiqa yaminuhu hatta la ta'lama shimaluhu. Membui tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Inna afdala salawati ba'dal maktubati fi rihalikum. Semaya yang baik, terbaik lepas pada wajib, semaya rumah. Semuanya ni mengajar kita supaya hak sunat dalam melakukan benda sunat ni, imannya mengajar supaya kita trik diri kita, bukan kita nak tunjuk orang. Tapi berbeza dengan hak ulama wakil, ilmu tahid wakil ni, dia suka ramai-ramai, yoya, dengan mulutnya, dengan potong, mengati orang mati, dengan kotu, dengan kodi. Ini ni. Sebab itu, rububiyah ni, tauhid dia lain, takrif dia. Uluhiyah ni, lain takrif dia. Uluhiyah ni, praktikal. Mengaku Allah warangi. Mengaku kena semua Allah. La taj'allahu niddan. Jangan dia ada di samping Allah tu ada kau lain. Mengaku Allah, inna Allah war razaq, memberi rezeki, musutu minta dengan Tuhan. Tapi pak kita ni kerana bahasa yang terlalu miskin. Betul, kalau di Pakistan bahasa dia lain-lain. Misalnya pak kita minta dengan orang pun minta dengan Tuhan pun minta.
Tu ni Aziz pernah sebut hampa. Patut dia kena cari perkataan lain. Minta air minum kita panggil tulung. Minta ke Tuhan, minta tolong. Dia lain-lain. Tolong biar air ni. Minta tolong. Lain. Habis tu ada istilah Melayu ni, minta izin, minta tolong, minta. Bubuh perkataan minta ni supaya hak ni khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tukar. Tapi orang kita main mengajar, minta je. Tu mahu izah. Orang tak kalau tak boleh minta dengan orang enggak, semua syirik. Jangan minta Tuhan belakang enggak. Minta tu bayar api tu boleh. Ni bodoh, bahasa Melayu tak cukup, bahasa Melayu lah ni. Kenapa? Kerana kekurangnya penterjemahan di antara Rabb dengan ilah. Kita dah lebak Rabb, tak ada bersatu. Terbuka lah. Macam Imam Usman dah lebak bid'ah. Apabila ditanya Maulana Taqi Usman ni, bapa mu sambut hari Maulud sedangkan mu sambut hari raya Pakistan. Dia kata mu kena faham molek, hari raya Pakistan ni hari dunia. Maulud ni hubungi kita dengan Nabi ni hubungi agama. Agama ada tuan dia, dunia ada tuan dia. Kalau dalam agama tak boleh tambah jadi bid'ah. Kau bunuh agama, tambah. Kalau dunia ni boleh tambah, dan dunia ni kau tambah kau model. Dia akan jadi kau model, kau maju. Ini semua daripada perkataan bahasa. Jadi Rabb, rububiyah maknanya kita tak ngaku. Habis tu disebut oleh kebanyakan apa-apa salaf. Dan sesuai dengan hadis Nabi tu ayat Quran, orang Mekah pun mengaku Allah SWT ni buat langit bumi. Habis tu Allah kata wala in sa'altahum ma khalaqati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau mu tanya mereka siapa buat langit bumi, nescaya mereka kata Allah. Hak ni kita kata tauhid, mengaku di segi wakar, di segi mulut. Inilah jadi kata apa-apa Wahabi, apa-apa sono ni nak mengkafir orang. Bukan nak mengkafir orang, kita nak sebut hakikat iman. Hakikat iman ni bukan setakat mulut, tapi kena percaya dia, kena ada praktikal. Jadi fa'ulima anna tauhid al-matluba huwa tauhidul ilahiyah alladhi yatadammanu tauhidul rububiyah. Jadi tauhid yang dituntut di sini iaitu tauhid ilahiyah. Nak kata ke apa tu kata gelah. Yang pentingnya Rabb ngaku Tuhan buat langit buat bumi, tauhid ilahiyah kita buat praktikal. Qala Allah Ta'ala fa'aqim wajhaka lid-din hanifan. Allah sebut wahai Muhammad, luruskanlah muka engkau kepada agama yang hanifan. Hanifan ni straight molek, straight, tak ada beka-beku. Urdu panggil sida. Mana mu betul molek agama mu ni. Mu ada molek mu kamu ni ke arah agama. Ini arah berbentuk paksa, tak ada pilihan. Dan tuju derek pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh setengah-setengah ahli tafsir, ayat-ayat lagu ni betapa besarnya arahan tersebut. Aqimus solah disebut secara ramai-ramai. Aqimu ni dirikanlah kamu semua akan sembahyang. Nabi Muhammad masuk situ, orang beriman pun masuk situ. Semua orang Islam pun percaya ke Nabi masuk situ belakang. Tapi Allah sebut mu, disebut mu seorang gini ni, urusan terlalu besar, dan setiap pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena rasa dia dituju direct oleh Allah dengan arah tersebut. Mana mu wahai Muhammad kena hadap ke mukamu, sebagaimana mu wahai Allah pengikut Muhammad kena hadap mukamu hanifan. Kena behar lagu tu. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alaiha. Semula jadi fitrah ni apa ni semula jadi dah Allah Taala buat manusia. La tabdila li khalqillahi zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nas la ya'lamun. Ni mungkin boleh sebut semula mana sebut dah sikit berlaku perbahasan di kalangan ulama dalam bab
idrakul khair, idrakul hasani wal qubhi. Memahami baik buruk ni mesti kena ada nas ke atau fikiran boleh guna. Fikiran boleh guna ke tidak untuk memahami. Hal yudrakul khair al-hasan wal qubhu bil aqli am faqat biwasitatin nafsi. Ada satu perbahasan, berlaku perbahasan di kalangan ulama, adakah boleh dipahami baik dan buruk ni sesuatu benda ni pakai otak ataupun hanya pada dekat agama. Maknanya otak tak perlu guna langsung. Tak perlu guna langsung, kena pakai nas berlaku 2, 3, 4 pandangan. Pandangan pertama yang dipegang oleh Asy'ariyah, kata dia itu oleh Mu'tazilah. Oleh Mu'tazilah, dia kata asalnya otak boleh faham belakang dah baik buruk. Otak ni boleh faham dah. Sama marinah tu mengiyakan otak faham. Tapi pokok Mu'tazilah ni banyak guna otak. Asy'ariyah kata tak. Asy'ariyah dia kata kontradiksi penuh. Otak tak boleh faham. Semuanya berasaskan kepada nas. Mari Maturidiyah kata nas wa'ai raya faham, nas wa'ai faham kepada otak. Yang memang otak ni sendirinya boleh faham orang ni baik, nah akan mai raya benda ni baik. Ada kesimpulan daripada perbahasan ulama ni iaitu adakah benda baik ni bercanggah dengan otak atau tidak? Mereka hanya tak bercanggah. Tak ada satu benda baik atas muka bumi ni kecuali agama akan memastikan dia menjadi ajaran. Tak ada satu benda huduh atas muka bumi ni kecuali agama minta supaya kita jauh. Cuma kadang-kadang berlaku di tengah-tengah jalan ni, ya kita anggap belum tu baik. Bagi kita sebenarnya tidak baik bagi keseluruhan umat. Sebagaimana mewayak dah semalam, ada seorang sahabat tu apabila berlaku pengharaman beberapa perkara, dia mari temu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut dia ni tak apa berlaku dari zaman nak sadar agama. Boleh semaya banyak, boleh puasa banyak, boleh puasa banyak, boleh tinggal amalan agama suruh tinggal, boleh berlaku tak sejudi, tak sejudi, semua boleh. Tapi so je hak tolehnya berzina tak boleh tinggal. Bapa tanya 3 orang keting berubah muka Nabi. Jadi mungkin bagi dia ada masalah, tak betul mengharapkan zina ni. Lalu Nabi SAW buat persoalan umum. Adakah munuk mu dizinai? Adakah munuk adik tina mu dizinai? Setiap kali Nabi tanya, dia pun jawab tak sih. Lalu Nabi pun waksi pula, wa kadzalika, begitulah juga tak ada orang jantan nak supaya mu dia adik-adik tina dia, mu saudara dia dizinai. Lalu Islam mengharapkan pun zina. Jadi fitrat Allah ni artinya Allah buat manusia. Kalau manusia tak kena rasuk dalam kehidupan, dia akan terima agama. Ini mana fitrat Allah allati fataran nasa 'alaiha. Sebab tu ada dalam kita dilahirkan, patut kita orang panggil hidup dekat keadaan nature. Ada orang main ngajak agama, 90% kita akan terima selalu. Kalau tetap tu artinya kita telah dibunuh oleh otak. Contohnya kalau kita ngajar bab sunnah. Kalau sekiranya orang betul otak dia nak kepada ajaran agama, orang ajar bab sunnah ni mudah dia terima. Kita ngajar, kita sebut orang putih. Orang putih ni kadang-kadang Cina lebih baik, lebih mudah untuk kita fahamkan. Sedangkan baru wari dia masuk Islam. Dan tu Allah kata fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Semula jadi ni Allah buat untuk setiap manusia, dia boleh terima ajaran agama dengan baik kalau dia tidak dicemari. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus, walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Tapi orang ramai tak tahu.
La ya'lamu sini bukan makna tahu. La ya'lamuna ilma yaqin. Tidak tahu mana dalam makna tidak yakin. Bukan cakap kita ni yang tak yakin. Ada 3 orang sahabat Nabi ni pergi jumpa bini Nabi. Ya saluna na ibadatir rasul. Nabi tak ada rumah, kita tanya bini. Lagu mana Nabi semaya? Bini Nabi kata, yusalli wa yaqudu. Nabi semaya lepas tidur. Hak bini pula ke? Kaifa yasum, mana Nabi puasa? Qala yasum wa yuftiru. Nabi puasa. Kadang-kadang buka, kadang-kadang puasa, kadang-kadang buka. Lepas tu tanya dengan bini. Maknanya model dengan bini tak ada kata tidur tapak syuruh itu. Lalu masing-masing kata. Yang pertama kata, inni sa'usalli wala aqud. Aku nak semaya tak berhenti. Start daripada malam pada cerah-cerah dengan semaya. Hang ni kata asum wala uftir. Aku nak puasa tak buka langsung. Hang ni kata la atazawwajun nisa. Aku tak nikah hutin apa hutin ni. Banyak lagu. Pasal apa? Disebut dalam hadis itu ka'annahum taqalluha. Kenapa? Kerana mereka berasa sikit tak pandai jadi Nabi. Nabi apa setara tu? Sepatut lebih lagi. Dia berasa boleh buat lebih daripada tu. Nabi sepatut lebih lagi lah. Ini akhidah ahli otak. Ahli kadar ni mana ahli otak? Lalu Nabi jawab apa? Wallahi inni lakhsyahum billahi wa atqahum. Demi Tuhan, aku ni lebih takut pada Allah dan lebih bertakwa daripada Allah daripada mereka. Manakala aku asumu uftir, aku puasa, aku buka. Usalli wa arqud, aku semaya, aku duduk, aku tidur. Wa ana atazawwajun nisa, aku nikah dengan tina molek. Dan Nabi sebut di akhir, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang berasa tak kena, tak belakang dengan aku ajar ni, falaysa minni. Hak ni bukan rekod lagi, nak tambah sahaja. Faham molek ni? Tidak kata aku nak balik buat malu. Tidak kata aku nak balik ngati. Tidak kata aku nak buat gua tu, nak buat gua ni. Dah. Aku nak banding dengan sahabat Nabi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mati mungkin umur 21. Nabi mati dia umur 21, 22. 21. Pada hidup 60 tahun lebih. 40 tahun Nabi mati. 40 tahun pada Nabi mati dia hidup. Tak ada satu riwayat apa kata dia buat maulud tak tahu pasal sayang Nabi. Dia lah patut sayang Nabi lebih daripada mu. Mu takkan ngaku jadi habib dah. Aisyah ni bini Nabi, dekat dengan Nabi, tidur sekali dengan Nabi, melakukan pertubuhan dengan Nabi. Tak ada pun saya dia tu menyebabkan dia buat maulud. Pasal dia Nabi tahu, Aisyah tahu. Raghiba an sunnati falaysa minni. Ni berasa kurang, nak lebih sikit je. Berasa tak cukup, nak lebih sikit. Apa tu lagi yang untuk tambah, mau hidup mereka. Ini semuanya ni aksaran nasi la ya'lamun ilma yaqin. Bukan tak tahu ya, tapi tak yakin. Munibina ilaihi, dalam keadaan taubat kepada Allah, wattaquhu wa aqimus salah, dan mendirikanlah semaya, wala takunu minal musyrikin. Ayat ini merujuk kepada orang beriman. Mana ittaqullaha munibina ilaihi. Kalau kita baca betul, nahwnya betul. Takutlah pada Allah dalam keadaan kembali kepadanya. Banyak cerita, tapi tak apalah. Nak jangan ngajar ni kita bayar. Hamba pun tak tahu bahasa Melayu ni apa terjemah takut. Takwa ni kita terjemah dengan takut. Takut kamu, takut kepok, takut kesai, takut kerima, takut Tuhan, semua takut. Tapi dia punya konten lain-lain tu. Takut kamu, takut kepok,
Dengan cara mungkin minta maaf. Takut kau guru, takut kau saing. Kita tak saing dengan dia, kita lari pada dia je. Kalau takut khidmat, jangan masuk hutan. Jangan gigi ke zoo. Takut pada Allah tak berlaku mana. Perkataannya sama tapi konten dia lain-lain. At-taqwa tu apa aku Melayu tu ni takut. Asal takwa ni asal daripada perkataan waqa yaqi. Waqa yaqi. Bagi tambah hadis dengan tu jadi ittaqa yattaqi. Waqa ni artinya dinding, benteng je. Kita panggil wiqayah ni Arab panggil perisai, perisai. Wiqayah ni kalau kita bom panggil apa tak ni? Wiqayah ni dia panggil mencegah. Privilege, apa dia panggil privilege mencegah lebih baik daripada mengubah ni lah. Mencegah. Wiqayah ni maknanya tidak ada cegah. Ittaqwa ni maknanya kita kalau ada benda tak boleh tak buat benda tidak kena ke kita. Lepas tambah halih dengan tu asal daripada fa'ala jadi ifta'ala. Jadi ittaqwa kalau sarah dah tu dia ada bawa makna yang pentingnya ittaqwa yang taqi ni kita pastikan kita tak menjadi sasaran marah Allah Subhanahu wa taala. Ngada ittaqullaha tu bukan makna takut, lari ke Tuhan, lari kepada Allah macam takut kiriman. Dah, maknanya mu make sure dirimu tidak menjadi sasaran tepat marah Tuhan. Lalu Maulana kita sebut tak jadi tepat sasaran kena marah Tuhan ni ada beberapa perkara. Perkara pertama make sure ijtinabun nawahi. Jangan dia buat barang hak dia lain. Buat benda dia suruh. Yang kedua, kena sentiasa excuse. Minta maaf. Hani mari ke ada istighfar. Kita ni memang buatlah setara mana pun dia akan tergelincir. Dia akan ada dosa. Dia akan ada salah, ada silap, ada kotor, ada guani macam-macam. Jadi buat beberapa perkara. Pertama, make sure jangan buat bagi hak yang Tuhan marah. Dia tak ada satu benda yang Tuhan marah kecuali memang manusia tidak perlu dalam hidup dia. Allah SWT marah kita daripada curi. Allah bagi peluang kita cari rezeki dengan halal. Allah kata lagi curi. Peluang untuk cari kerja, buat kerja, cari makan ni luah. Apa yang mungkin nak kata curi, judi juga tu cari harta tu apa? Allah lagi daripada zina, pasal tu hari peluang kita nikah. Tak pada seorang dua, tak pada dua, tiga, empat tu ketapa lutut tak sebenarnya hagah je lebih pada tu je. Dua tu pun goget-goget dah. Apa yang mulut kaca nak zina juga? Gapo hang Tuhan lagi sebenarnya di sana ada pilihan untuk kita dapat benda kita nak melalui benda yang diharapkan. Gapo wajaklah gapo malah nak bila selesai. Jadi sampai tu kita kena tinggal bagi Tuhan lagi. Patu hak bagi Tuhan suruh ni Allah Subhanahu Wa Taala pula dalam melaksanakan suruh ni qadar istita'ah. Kalau dalam bab tinggal tak nak kira boleh tinggal tak boleh tinggal, tapi dalam bab suruh sampai tu disebut ini stata tu semaya memang wajib Tuhan suruh kita, memang kita mampu. Kadang-kadang kita tak mampu semaya dengan hak yang dituntut oleh agama. Maya dah cacat tahu boleh semaya boleh duduk. Masa musafir, susah nak sembahyang tiap waktu, dia peluah waktu. Kalau biasa 1:30 hingga 4:30 zuhur. Kena sembahyang dalam masa 3 jam tu. 4:30 hingga 7:30 asar, kena sembahyang dalam 3 jam tu. Ni dok dewi masa nejah. Di mana-mana masa dalam 5 jam tu, nejah tu membeli sembahyang. Itu satu kemudahan.
Ini semuanya ni masa tak tahu. Jadi gapo yang jadi menyebabkan manusia tidak boleh buat, tak boleh berusaha supaya dia tidak menjadi sasaran marahnya Allah SWT. Baik dalam keadaan bersungguh-sungguh buat tu ada salah juga. Dengan bini, dengan anak, dengan kampung, maka diperkenalkan konsep istighfar, konsep taubat. Kalau kecil-kecil ni pada dengan semaya, hak kecil-kecil ni pada dengan astagfirullah, hak kecil-kecil ni pada dengan buat kebajikan. We makan korang, we sedekah korang, hang bagi anak sebutlah. Dosa hak jenis kecil-kecil mana pada astagfirullah. Dosa hak jenis muka, tangan ke apa dengan ambil sembahyang. Dosa menyebabkan orang susah, buat baik pula korang. Dia dosa kalau menyebabkan pernah buat siapa kau berikap zina, maksiat dan sebagainya, kita boleh taubat. So gapo yang menyebabkan awak rasa awak tak boleh mengelak menjadi sasaran yang murka Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali tolu awak aja. Kenapa tu dah? Jadi ittaqullah munibina ilahi, makna Tuhan tahu belum pada ni muak banyak tak betul, kembali kamu pasti kita menjadi sasaran marah Allah, munibina ilahi, kembali semula kepada Allah, buat tinggal barang tak pakai tu tinggal buat benda yang disuruh. Lepas tu nak cari makan, nak jadi jutawan, jadilah jutawan, nak jadi politikus, politik apa jadilah apa patut atau apa. Tak ada orang yang menghalang. Tu kena faham gitu. Wala takunu minal musyrikin. Cuma dalam keadaan gitu, make sure mu jangan jadi orang musyrik. Bapa tersebut jadi jangan jadi musyriknya. Takut-takut bila-bila semaya masa minta untuk wali mati dalam kubur. Dia tu walinya musuh banget. Pakai sarung pun tak. Tengok tu wali di Indonesia, dia pojok orang sawah kau tua. Orang lain pakai jubah belakang mari nak pegong nah. Lepas tu disuruh wa hadzal habibul ladzi yurja syafa'atuhu. Inilah habib yang diharap akan beri syafaat. La haula wala, jadi gila. Nak akal man tak ada otak. Muni mikir polutu ke mikir ngapa. Ini saya dua ni ada orang tambah video baru. Dalam banyak-banyak kelebihan Habib Umar. Ada orang sakit di Yamen. Sakit tu atas di hospital Jordan, buat pembedahan, siasat pembedahan mati. Ini ada video dalam mati. Orang Yamen ni jatuh di Jordan mati. Disuruh oleh doktor. Dimasukkan dari bilik banyak. Habib Umar ada wajib dua umrah di Mekah. Anak murid dia telefon. Dia hanya jawab, lah, dak, hidup semula. Apa punya kalu lah menilai syaitan. La haula wala quwwata illa billah. Ada orang budak kecil tu tiap-tiap hari temu dengan Nabi. Tiap-tiap hari jadi Nabi ni kerja temu dengan mu ni kata aku. Dah betul lah. Semuanya tu kenapa? Nak membolehkan amalan syirik ni. Puja tu wali, minta dengan tu wali ni boleh buat syafaat. Nak memboleh. Sedangkan Nabi disebut oleh Allah, munibina ilaihi ittaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Mu datuk Tuhan, takut Tuhan, kembali taubat semula gapo hamu duk buat pada tertinggal di kesmaya, dia jangan jadi orang musyrik. Pasal pemik manusia ni tengah-tengah jalan tu dia akan jadi syirik. Kita kata ada masalah tak nak jadi syirik, tapi ada masalah jadi syirik. Sakit ya. Ya Allah kan ni. Kita akan percaya kepada hak benda-benda hak ya otak kita percaya. Minal ladina faraqu dinahum. Orang syirik ni mereka yang akan mentafriqkan din, buat kompartmen agama yang buat pecah belah. Wa kanu syi'an, dan mereka ni berpuak-puak. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap puak bergembira dengan apa ada pada mereka. Orang sunnah
Gilah mana-mana pun sama saja. Kita tahu sunnah ni kalau kita pergi Indonesia, pergi ke Mekah, pergi ke Mesir, pergi ke Jordan, gilah mana-mana hamba ni kira banyak tempat dah lah juga pergi. Banyak tempat dah pergi negara-negara ni. Serupa yang orang sunnah. Serupanya. Kita boleh kenal selalu. Semaya rapak, molek soh, kaki dengan kaki. Tak baca amin derah. Tak baca bismillah. Sudah semaya agak zikir mumu aku. Nampak sama selara berlaku ke mana-mana. Tapi puak-puak yang di alu kalam ni, gi dengan toseh ni lagu lain amalan dia. Gi dengan toseh ni lagu lain. Toseh sama toseh baru tepat di Kelantan sama Kelantan dah. Pagi kalau kena negeri sembilan lagu lain. Pada dasar lagi kalau pergi mana negara, amo pergi ke Sudan, ni tempat amo pergi tempat tarekat yang berbeza. Tijani, Custi, Sazili, semua lain-lain amalan. Semua lain-lain belakang. Dia pelik-pelik belakang. Dia pakai stand juga juga. Tarekat dia masing-masing pun tarekat tu aku tarekat dia. Semua amal dia lain-lain. Semua lain-lain belakang. Hal ini Nabi kata, alladzina farraqu dinahum. Mereka yang buat kompakmen agama, mu cara aku, kullu huzbin bima ladaihim farihun. Setiap waktu dia bergembira, dia terlalu merasa megah dengan apa yang mereka ada. Saya Nabi tapi telah dieksploitasi. Dieksploitasi. Kenapa? Karena farraqu dinahu. Setiap puak ni dia buat agama ni ikut kacamata dia. Itu dia. Wa idza massanna sadurrun da'u rabbahum munibina ilaihi. Apabila manusia kena susah, dia berdoa pada Allah, kembali pada Allah. Summa idza azaqahum minhu rahmatan, tapi apabila Allah beri rahmat, idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun, tapi mereka syirik. Susah kembali pada Allah. Senang je lupa Tuhan jadi syirik. Ni hak yang berlaku. Liyakfuru bima atainahum, fatamatta'u, untuk mereka kufur dengan apa yang kami beri kepada mereka. Fatamatta'u, bersedaklah kamu semua, fasawfa ta'lamu, akhirnya kamu tahu di akhirat. Am anzalna alaihim sultanan, atau adakah kami turun kepada satu kuasa, bahawa takallam bima kanu bihi yusyrikun, maka dia bercakap dengan perkara yang mereka syirikkan. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan, apabila kami beri kepada manusia rahmat, farihu biha, mereka gembira. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnutun, tapi apabila kena susah hasil tindakan tangan mereka duka cita. Ar-Rum ayat 31 hingga 36. Qala ta'ala afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, adakah pada Allah mereka syak sedangkan Allah ni buat langit dan bumi? Ibrahim. Wa qala sallallahu alaihi kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, setiap budak dilahirkan fitrah. Fa abawahu, mopok dia lah yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Yumajinisani. Nabi sebut setiap budak dilahirkan fitrah. Mana budak tu dilahirkan ada agama. Tidak kata budak dilahirkan fitrah fa abawahu yusallimani, mopok dia lah yang akan menjadikan dia Islam tu. Dia jadi Islam otomatik dah budak ni, dengan syarat jangan penuh tengah jalan oleh mopok dia. Kalau mopok dia duk main pilih Bollywood yang depan anak umur setahun jadi clean ni, duk main pilih K-pop, ramai pilih mopok ni akan pun. Yuhawidanihi itu maksudnya pun. Yuladu alal firah, budak tu lahir comel molek. Terima Allah sebagai Tuhan, terima akhlak mulia, menolak akhlak hudud. Itu makna alal fitrah. Yuhawidani, apa dia menjadi Yahudi? Kan dia bui tengok, dia dengar barang hudud, dia bui makan barang hudud, jadi Yahudi, jadi jahat. Wala yuqala inna ma'nahu yuladu sajizan la ya'rifu tauhidan wala syirkan kama qala ba'dhum. Tapi itu tidak disebut
Maknanya dilahirkan kadang-kadang sajizan, kebengongan. Tak tahu tauhid, tak tahu syirik. Tidak betul kalau ada orang kata budak ni dilahir tak tahu apa satu. Sajiz tak tahu apa satu. Tak. Budak dilahirkan dia tahu dah. Cuma kadang-kadang tahu ni orang kita payah juga nak royak. Al-ilmu la yataghayyar. Awal ma'lum mutaghayyar. Ini keadaan hidup. Orang kita jangan-jangan pasal jangan-jangan ngajar, jangan-jangan boleh sarap. Kita ada pengetahuan, tapi benda yang kita tahu tu berubah. Macam kita tahu gandum boleh buat roti canai. Ini pengetahuan. Mungkin masa umur kita tahu 4 tahun, 5 tahun kita tidak gandum ni boleh buat roti canai. Apabila kita diberitahu masa kita makan roti canai masa umur 5 tahun, gandum roti canai ni buat daripada gandum, dah ada ilmu. Tapi tidak ada ilmu yakin, tidak ada hak yakin lagi. Tapi apabila kita besar, pergi beli roti canai, kita nampak dia ambil dos, kotak-kotak jadi roti canai. Pakai siapa satu perikat kita tahu permulaan roti canai ambil debu, capai gano jadi dos, papa dos tu kotak-kotak goreng jadi roti canai. Ilmu kata gandum boleh roti canai ni umur 4 tahun lah kita reti. Tapi al-ma'lum, benda yang kita tahu tu dia berubah. Bila? Apabila jadi roti canai, apa kita tahu asalnya ambil gandum debu, bubuh air, kami jadi dos, sudah jadi dos, rotek jadi roti canai. Hak tu ilmu, hak umur 4 tahun. Hak berlaku depan kita tu dipanggil ma'lum. Ma'lum. Jadi kita ni jadi masalahnya tahu tapi tak ada maklum. Tidak maklum. Maklum ni hak kena ngaji ni. Kita tahu kalau orang sunnah ni, kita ni wajib kena turut sunnah. Kita wajib lawan bid'ah, jangan buat bid'ah. Tapi maklumnya lagu mana? Turut sunnah tu nak kena ngaji. Lagu mana? Hak tu nak kena ngaji. Bawa ke sunnah pamalah ngaji tak pakai sunnah mu tu. Sunnah mu tu tak pakai. Kena faham molek, kena ngaji. Maklum ni taghayyar. Al-ilmu la yataghayyar. Maklum taghayyar. Kena ngaji. Ani kat ikut ayat molek ni. Kita pakai baca Yasin mana jemaah, pakai baca Yasin. Molek ni kita baca kafi, kita pun pakai molek Yasin kafi. Molek ngati orang mati, kita pun molek ngati orang mati. Habis itu sunnah ni fikratan wa manhaja. Fikiran dia kehidupan. Dia tidak fikiran aja sunnah ni. Wa bima yurwa Rabbi azza wa jalla khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Al-hadis. Diriwayatkan hadis kursi, Allah SWT aku buat hamba aku ni hunafa, sidah sadar sidah dari bahasa juru. Aku buat hamba aku semua betul, jiwa dia molek, tidak hudup. Fajtalathum syayatin, tapi akhir jadi istalat, nyokosek ke iblis. Tapi tu apabila budak baru lahir, iblis mari dia ada teriak budak tu. Habis itulah dia baru lahir kan ni dia kotor, dia tubik tak darah, apa-apa. Dia tidak boleh semaya, tak boleh berzikir. Habis tu dia tidak boleh dibebankan dengan beban kehidupan. Dia jadi stres. Akhir-akhir jadi gila muya. Kita panggil gila muya. Sepatutnya bini kita hak kalau ada hak nak beranak lagi lah, tak beranak dah biar. Hak tua-tua hak bawa beranak tu kita kena release stres dia tu, baca bagai-bagai, bercerita, beroyak. Pasal apa? Pasal memang mak yang baru lahir ada budak kecil dekat dia, anak dia ni menjadi daya
ataupun tempat iblis dia bersungguh nak istiar. Istiar dia panggil pergi konsep. Allah bodoh dia tengok dia mari dia panggil Ummu Sibyan dalam bahasa iblis ni nama Ummu Sibyan. Dia mari kok keluar itu kita burak kapok. Kita budak akhirnya demi panah kita pula mau bodoh tak rawa. Akhirnya budak jadi sawah, akhirnya jadi cacat sampai mati. Itu ikhtiar. Dan Nabi kata, Allah kata aku buat manusia ni hunafa. Hunafa ni bodinya molek, otaknya molek, tak penuh, tak ada gangguan. Fajtalatuhum syayatin, tapi dia diganggu oleh syaitan. Gangguan syaitan ni pulanya betul yang mau pok pula jahil. Pok pula tolu. Mau pula jahil. Yang jadi kau jadi. Ini ikhtiar syaitan. Habis tu kena buat, jauhilah daripada ikhtiar syaitan. Wa fil hadis mutaqaddim ma yadullu ala dhalika haitsu qala yuhawidani aw yunasira aw yumajisa wa lam yakun yusallimani. Wa fi riwayatin yuladu ala al-millah. Ada satu riwayat kata dilahirkan ala millah. Wa fi ukhra ala hadhihi al-millah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada soalan kan? Ada yang lain?